Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farah Nadia binti Azmir di 203-12770. Pada hari ini saya bersama dua orang sahabat saya iaitu Nurul Syafiqah binti Ismail di 19312101 dan juga Nurul Amirah Syafiqah binti Mat Rizal di 203-12872. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang hadis dhaif dari segi terputus sanad secara zahir. Baiklah, saya akan menerangkan pembentangan ini kepada sahabat saya iaitu Nurul Syafiqah. Saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai pengertian hadis dhaif. Okey. Hadis dhaif dari sudut bahasa adalah lawan lemah iaitu lawan kepada kuat. Maksudnya adalah hadis yang lemah itu terdapat pelbagai unsur keraguan oleh para ulama. Mereka was-was sama ada hadis tersebut datang dari Rasulullah SAW ataupun tidak, kerana mungkin perawinya tidak cukup syarat sebagai perawi hadis. Dari sudut istilahan pula adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga hadis hasan. Maksudnya hadis sahih ni merupakan hadis yang paling lengkap dan hadis yang diriwayatkan bersambung sanadnya dari seseorang perawi hinggalah kepada perawi yang sebelumnya dan seterusnya sampailah kepada Rasulullah SAW. Maksud dari segi hadis hasan ini pula adalah hadis yang rendah sedikit tarafnya yang berbanding hadis sahih. Kerana hadis hasan tidak memenuhi salah satu daripada syarat-syarat hadis sahih, iaitu dalam sanadnya di sanad tersebut tidak dapat perawi yang kurang dabit. Seterusnya adalah ada 5 sebab-sebab yang menyebabkan hadis lemah, iaitu pertama sekali tidak cukup syarat-syarat hadis sahih seperti perawinya penipu, fasik dan bid'ah. Yang kedua adalah terdapat kecacatan atau ilat seperti perawi yang mudallis, majhul dan muham. Yang ketiga adalah perawinya tidak cukup dabit seperti perawi yang selalu melakukan kesilapan, kesalahan dan seseorang yang pelupa dan melakukan penyelewangan hadis. Yang keempat adalah sanadnya tidak tersambung. Contohnya gugur seseorang atau lebih perawinya dalam kalangannya, atau perawi dalam kalangan sahabat atau tabi'i dan majhul dan lain-lain. Yang terakhir ada terdapat kejanggalan atau syaz seperti matan yang menyalahi matan riwayat perawi thiqah yang lain atau dalam kalangan sanadnya terdapat perawi yang sepatutnya tidak ada dalam sanad rawi at-thiqah. Seterusnya adalah hadis mukhalaf, iaitu salah satu bahagian hadis dhaif iaitu terputus sanad secara zahir. Okey, hadis mukhalaf dari sudut bahasa adalah isim marfu' yang berarti terikat dan tergantung. Maksudnya maksud dari segi bahasa ni adalah sanad yang menyebutkan mukhalaf kerana hanya terikat dan tersambung pada bahagian atas sahaja, manakala bahagian bawah ia terputus sehingga menjadi menjadi suatu yang tergantung. Menurut istilahan pula adalah hadis mukhalaf adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu rawi atau lebih yang gugur secara berturutan, ataupun meski jalur sanadnya yang lain terdapat rawi yang gugur ataupun tidak. Maksudnya di antara bentuknya bila semua sanad digugurkan dan dihapuskan, kemudian dikatakan Rasulullah SAW bersabda begini, atau dengan menggugurkan semua sanad kecuali seseorang sahabat atau sahabat tabi'i sahaja. Seterusnya adalah hukum hadis mukhalaf dari segi hukum. Hadis mukhalaf adalah hadis mardu', iaitu ditolak kerana gugur dan hilang salah satu syarat diterimanya, iaitu satu hadis yang bersambung sanad dengan cara menggugurkan seseorang atau lebih dari sanadnya tanpa dapat diketahui keadaannya. Maksud dari penjelasan hukumnya adalah
Hadis yang ditolak itu hadis marduk kerana terdapat kes gugur sanad perawi yang dalam kalangan sanad yang sepatutnya disebut supaya dapat kita diketahui siapakah perawi tersebut, apakah dia tisqa dan apakah apakah ia dipercayai lemah atau lemah. Maka bagi menentukan status hadis tersebut, maka kita haruslah berhati-hati. Dan juga akan menyebabkan kita terpaksa menolak penerimaan hadis ini dengan sewenang-wenangnya, kecuali jika kita menemui hadis seumpamanya, maka hadis ini akan bersambung, maka dia akan bersambung lengkap. Maka kita boleh mengambil hadis itu sebagai hadis hasan. Seterusnya adalah contoh hadis mukhallaf. Hadis mukhallaf adalah hadis mukhallaf adalah seseorang yang mengatakan daripada Aisyah bahawa Rasulullah SAW atau daripada Abu Abbas bahawa Rasulullah SAW yakin tanpa menyebutkan perawi-perawinya. Bahkan sesetengah periwayatan yang tidak menyebutkan siapakah sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis tersebut daripada baginda. Seterusnya adalah hadis-hadis mukhallaf pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama adalah dalam Sahih Bukhari terdapat banyak hadis mukhallaf, namun hanya terdapat pada tajuk dan mukadimah bab sahaja. Dan tidak terikat sama sekali hadis mukhallaf pada isi dan kandungan bab. Adapun Sahih Muslim hanya terikat satu hadis sahaja, iaitu hadis bab tayamum. Mengenai hukum hadis mukhallaf dan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah jika diriwayatkan dengan tegas dan jelas, iaitu dengan sigat jam, iaitu kata adjektif seperti qala, ia telah berkata, zikra, dia telah menyebutkan, dahaka, dia telah bercerita, maka hadis itu disebut sebagai hukum sahih. Hadisnya adalah hukum sahih. Contoh hadis mukhallaf iaitu min yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya sesiapa yang dihendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikannya kefakihan agama. Seterusnya adalah kedua, iaitu jika diriwayatkan dengan sahabat Tirmizi, iaitu kata kerja fasih, iaitu seperti qila, zukira atau hika, maka tidak dipandang sahih semuanya. Akan tetapi ada yang sahih, hasan dan daif. Seterusnya adalah ini adalah contoh hadis mukhallaf. Okey. Allahu haqqu an yastahbi minhu minan nas. Maksudnya Allah lebih berhak dijadikan tempat berasa malu daripada manusia. Sini adalah kedudukan hadis mukhallaf. Pertama sekali sanad dalam riwayat dari Imam Abu Dawud, iaitu dari Abdullah bin Maslamah, iaitu dari ayahnya Maslamah, dan seterusnya dari Bas bin Hakim, iaitu dari ayahnya Hakim, dan seterusnya dari datuknya dan dari Nabi Muhammad SAW. Seterusnya adalah sanad dari riwayat dari Imam Tirmizi, seterusnya dari Ahmad bin Mani, dan seterusnya dari Mu'az bin Mu'az, dan seterusnya dari Mu'az bin Yazid bin Harun, dan seterusnya dari Bazir bin Hakim, dan seterusnya dari ayahnya iaitu Hakim, dari datuknya dan dari Nabi Muhammad SAW. Namun Imam Bukhari dari riwayatnya menggugurkan beberapa rawi dan langsung tersambung dari Bas bin Hakim, iaitu dari ayahnya Hakim, dan seterusnya dari datuknya dan akhir sekali dari Nabi Muhammad SAW. Seterusnya saya akan pas pendakwaan saya.
Okey, seterusnya ialah hadis mursal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hadis mursal? Okey, hadis mursal ni ulama membahagikan kepada 4 definisi yang berbeza. Okey, yang pertama ialah hadis mursal ialah hadis yang sanad akhirnya terputus selepas tabi'in. Yang kedua ialah hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in terus kepada Nabi SAW. Okey, definisi ini meletakkan syarat bahawa hadis mursal adalah melalui riwayat tabi'in yang terus diriwayatkan kepada Nabi SAW. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang besar terus kepada Nabi SAW. Okay, definisi ini telah mengeluarkan tabi'in yang kecil seperti Sa'id bin Jubair, Salim bin Abdullah dan lain-lain lagi. Antara contoh tabi'in yang besar pula ialah seperti Said Ibnu Al-Musayyib. Tetapi definisi ini tidak masyhur sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Salah bahawa tabi'in kesemuanya sama sahaja. Okay, yang keempat pula ialah hadis mursal ialah hadis yang pada sanadnya terputus walaupun ia terputus sebelum daripada tabi'in. Okay, secara kesimpulannya, hadis mursal ialah hadis yang pada sanadnya tidak dinyatakan ataupun gugur nama sahabat, iaitu riwayat tabi'in, sama ada tabi'in itu besar ataupun kecil, terus kepada Nabi Muhammad SAW. Antara contoh hadis mursal ialah telah berkata Sa'id bin Ibnu Al-Musayyib bahawa Nabi SAW bersabda, naha an bai'il laham bil hayawan, yang membawa maksud Nabi SAW melarang menjual daging dengan haiwan. Mari kita tengok rangkaian sanad untuk hadis ini. Ia bermula dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya terus kepada Sa'id bin Musayyab yang merupakan golongan tabi'in. Seterusnya kepada Zaid bin Aslam yang merupakan golongan tabi'in juga. Dan seterusnya Malik dan seterusnya ialah Yahya. Daripada rangkaian sanad tadi, kita dapat tengok yang daripada Nabi Muhammad terus kepada golongan tabi'in, iaitu Sa'id bin Musayyab. Jadi tak ada sahabat di dalam rangkaian sanad tadi. Jadi hadis tersebut merupakan hadis mursal. Apa hukum beramal dengan hadis mursal ni? Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan hukum hadis mursal ini kepada beberapa pendapat. Pendapat pertama ialah hadis mursal sahih boleh dijadikan hujah secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah dan jumhur pengikut mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Pendapat yang kedua ialah hadis mursal adalah dhaif, tidak boleh dijadikan hujah secara mutlak. Ini adalah pendapat jumhur pengkritik daripada kalangan ahli hadis, dan ini juga pendapat ramai daripada kalangan ahli fiqh dan ahli usul. Yang ketiga pula ialah hadis mursal ini diterima tetapi dengan bersyarat. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i adalah yang pertama, syarat bagi perawi. Perawi itu perlulah seorang yang thiqah. Yang kedua, tabi'in tersebut perlulah daripada kalangan tabi'in yang besar. Yang ketiga, perawi tersebut perlulah diketahui bahawa perawi tersebut tidak meriwayatkan daripada perawi yang lemah ataupun dhaif ataupun majhul. Untuk syarat yang kedua ialah syarat bagi riwayat. Riwayat yang mursal itu perlu disokong oleh riwayat yang lain yang bersama sanadnya kepada Rasulullah SAW tanpa terputus walaupun riwayat yang bersama itu dhaif. Yang kedua, riwayat yang mursal disokong oleh riwayat mursal yang lain dengan syarat riwayat tersebut perlu datang daripada jalur yang berbeza. Dan yang ketiga, riwayat yang mursal itu menepati fatwa para sahabat ataupun fatwa para ulama. Secara kesimpulannya, hadis mursal ini hukumnya adalah dhaif kerana sanadnya terputus, dan ini merupakan pendapat ahli hadis seperti Imam Muslim. Seterusnya ialah hadis mu'attal. Ulama membahagikan kepada 5 definisi untuk hadis mu'attal ni.
Definisi pertama ialah hadis mu'addal merupakan hadis yang gugur pada rangkaian sanadnya 2 orang perawi. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Imam Al-Bainuqi. Yang kedua, hadis mu'addal ialah hadis yang gugur pada rangkaian sanadnya 2 orang perawi dan ke atas. Ini merupakan pendapat Imam Ibn Salah. Yang ketiga, hadis yang gugur pada rangkaian sanadnya 2 orang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Yang keempat pula, hadis mu'addal merupakan hadis yang dibuang pada rangkaian sanadnya iaitu sahabat dan Nabi SAW. Ini adalah hadis yang hadis yang dibuang daripada rangkaian sanadnya ini merupakan hadis munqati' sebenarnya, yang kami akan terangkan sebentar lagi. Okey, yang kelima pula ialah hadis yang gugur pada rangkaian sanadnya 2 orang perawi secara bersambung, tidak pada awal dan juga tidak pada akhir sanad. Okey, definisi ini yang paling jauh berbanding dengan definisi-definisi yang dinyatakan tadi. Namun secara kesimpulannya, ulama lebih cenderung pada definisi yang ketiga, iaitu hadis mu'addal merupakan hadis yang apabila dia gugur daripada sanad 2 orang perawi dan ke atas secara berturut-turut, sama ada gugur itu pada awal ataupun akhir sanad. Okey, antara contoh hadis mu'addal ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta' dengan menggunakan lafaz balaghah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'rufi wa la yukallifu minal amali illa ma yutik, yang membawa maksud seseorang yang dimiliki ataupun hamba berhak untuk mendapatkan makanannya dan juga pakaiannya dengan cara yang makruf ataupun baik, dan janganlah bebani mereka dengan sesuatu pekerjaan melainkan dengan apa yang dia mampu. Okay. Hadis atau riwayat yang dibaca tadi itu merupakan hadis mu'addal kerana padanya sanadnya terdapat 2 orang perawi yang gugur. Okey, Imam Malik meriwayatkan hadis tersebut langsung daripada Abu Hurairah. Jelas dekat situ yang benda ni tidak mungkin terjadi sebab Imam Malik termasuk golongan tabi'in. Sedangkan Abu Hurairah merupakan golongan sahabat. Jadi dekat situ nampak yang ada sanad dia yang terputus. Ada 2 orang perawi yang gugur pada sanad tu. Okey, kalau tengok graf pada kalau tengok peta minda yang ada kat skrin sekarang ni, yang sebelah yang nampak macam pendek sikit tu adalah yang rangkaian perawi yang Imam Malik punya, sebab Imam Malik riwayatkan hadis tu terus daripada Abu Hurairah. Okey, yang panjang sikit tu merupakan hadis sahih, tapi dia hadis yang sama tapi diriwayatkan dia sebab dia lengkap, dia punya ni dia tak ada gugur apa-apa sanad. Okey, nampaklah beza antara hadis mu'addal dan juga hadis sahih dekat situ. Okay, hadis mu'addal ni kan ada 2 perawi yang terputus, 2 ataupun lebih daripada tu yang terputus secara berturut-turut. Okey, seterusnya apa hukum beramal dengan hadis mu'addal ni? Okey, hadis mu'addal adalah dhaif. Bahkan ia lebih buruk daripada hadis mursal kerana perawinya lebih banyak gugur di dalam sanad tersebut, bermakna hadis mursal. Tetapi jika ia diriwayatkan melalui jalur lain yang sama sepertinya atau lebih baik daripadanya, akan terangkat atau sampai ke tahap hasan li ghairihi, dan hadis atau riwayat tersebut diterima. Okey, seterusnya saya akan serahkan pertanyaan saya kepada Amirah Syafiqah. Seterusnya, hadis munqati' menurut bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-inqita' yang bererti lawan dari bersambung. Dari sudut istilah pula, hadis yang sanadnya tidak bersambung dari sisi mana pun dapat kita ambil, seperti dalam rajah yang saya tunjukkan daripada Nabi SAW kepada Siti Aisyah, kemudian sanadnya terputus dan dapat kepada Abu Qilabah dan diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik.
Ia dianggap sanad terputus kerana Abu Qilabah tidak mendengar sendiri dari Aisyah kerana mereka berdua tidak pernah bertemu. Ini jelas dapat dilihat melalui tarikh kematian yang jauh jaraknya di antara mereka berdua. Seterusnya kita lihat kepada hukum hadis munqati'. Menurut kesepakatan para ulama, hadis munqati' itu dhaif, yakni lemah. Itu kerana tidak diketahuinya keadaan rawi yang dibuang. Maksudnya tidak ada penyampai di tanda X tadi, menunjukkan tak ada siapa yang meriwayatkan kepada Abu Qilabah.